sama ada ekonomi itu, sebuah negara itu baik ataupun tidak baik, kita kena ada alat-alat untuk menilai ekonomi itu. Dan satu alat itu adalah kita katakan sebagai penunjuk ekonomi. Itu yang kita telah bincangkan pada baru-baru ini ya. Alat penunjuk ekonomi. Dan sebelum itu kita telah melihat berkaitan dengan indeks harga pengguna, okey, di mana kita telah lihat indeks harga pengguna ini, okey, iaitu berkaitan dengan kaedah mengukur kadar inflasi menggunakan harga tahun semasa dan harga tahun sebelumnya. Okey. Jadi dan kemudian part kedua kita belajar tentang inflasi, okey, iaitu keadaan di mana berlakunya peningkatan harga bagi barang-barang dan perkhidmatan. Okey. Baik, untuk Emira dan juga Afiq, bagi tahu cikgu, iaitu ada berapa jenis inflasi? 3, bagus Afiq. Okey, Afiq berikan salah satu jenis inflasi. Berikan salah satu jenis inflasi. Inflasi diimport. Okey, bagus. Okey, Emira, bagi yang kedua. Jenis inflasi yang kedua. Ya, okey. Ya, tolakan apa? Cost. Ya, tolakan kos. Bagus. So, inflasi tolakan kos. Dan satu lagi iaitu inflasi tarikan permintaan. So, seperti mana yang kita telah lihat di sini, inilah dia. Okey, inflasi, jenis-jenis inflasi dia telah bagi tahu kat sini. Jenis-jenis inflasi ada 3 iaitu inflasi tarikan permintaan, inflasi tolakan kos dan juga inflasi diimport. So kita telah melihat ketiga-tiga jenis inflasi ini. Okey, so inflasi tarikan permintaan kerana permintaan itulah yang kita telah pelajari, iaitu inflasi berkaitan permintaan. Kemudian kita juga telah melihat berkaitan dengan inflasi tolakan kos, iaitu cost push inflation. Okey. Dan seterusnya kita telah belajar juga tentang inflasi diimport, iaitu inflasi yang diimport daripada negara luar. Ya, Shimir. Waalaikumsalam. Kenapa lambat? Kat sini hujan sejuk. Okey. Okey, tak apa. Okey. Kita nak lihat hari ini berkaitan dengan kesan-kesan inflasi. Okey, panjang ceritanya. Panjang ceritanya pendek kan. Okey. Kita belajar inflasi kesan dia ke atas harga, kita dah tengok. Ke atas tabungan pun kita dah tengok. Tabungan maknanya simpanan. Kemudian kita dah tengok berkaitan dengan kesan ke atas pendapatan. Okey, di mana kita dah lihat bahawa akan menjejaskan pendapatan individu. Okey, tidur itu satu keperluan. Faham? Okey, baik. Dan juga kesan ke atas pengangguran. Okey. Serta kesan ke atas ekspor dan juga kesan ke atas kadar faedah. So, hari ini kita nak lihat satu lagi alat penunjuk ekonomi. Satu lagi alat yang selalu digunakan untuk menunjukkan ekonomi kita sihat ke tak sihat, iaitu melalui pengangguran. Pengangguran. Pengangguran tu apa? Okey, kita akan mulakan kat sini pada hari ini, iaitu berkaitan dengan pengangguran. Kamu sebut je tidur, cikgu dah mengantuk. Kau ni kan, itulah kau Shimir. Lain kali jangan cakap. Kan? Okey, ya betul. Kena balik. Okey. Alright. Kita lihat pengangguran, iaitu berapa banyak orang tak bekerja. Okey, pengangguran ialah satu keadaan di mana apabila sebahagian daripada tenaga buruh yang ingin bekerja dan sanggup bekerja pada kadar upah tertentu tetapi masih belum memperoleh pekerjaan. Maksudnya di sini apa? Maksudnya satu keadaan di mana sebahagian daripada tenaga buruh, maknanya ada sebilangan tenaga buruh pekerja yang mahu bekerja. Okey, ingin bekerja dan sanggup bekerja. Tapi
belum memperoleh pekerjaan. Jadi inilah dia dikatakan pengangguran. Maknanya pengangguran ialah buruh tenaga pekerja yang mahu bekerja. Okey, sanggup bekerja tapi tak dapat pekerjaan. Kenapa kena bagi tahu macam tu? Sebab kadang-kadang ada tenaga buruh yang yang boleh bekerja tapi tenaga buruh yang tak nak bekerja, tak ingin nak bekerja, tak sanggup nak bekerja tetapi belum memperoleh pekerjaan. Itu bukan pengangguran. Itu pemalas namanya. Itu pemalas namanya. Kalau macam kamu semua, kalau macam kamu semua, buruh-buruh yang kamu bukan tak nak bekerja, ingin bekerja, dan sanggup bekerja, tetapi tidak boleh bekerja. Maknanya apa? Kamu bukan penganggur, kamu tak layak bekerja. Kamu tak layak bekerja. Kamu nak kerja. Kamu sanggup bekerja. Tapi tak boleh bekerja. Sebab apa? Bawah umur. Yes. Bawah umur dan juga kamu masih dikatakan sebagai pelajar. So itu beza dia. So kalau buruh yang tak nak bekerja dan tak sanggup bekerja tetapi masih belum memperoleh pekerjaan, itu pemalas. Itu pemalas. Bawah umur tinggikan umur tinggikan umur, tak payahlah kan. So kita lihat di sini tenaga buruh. Tenaga buruh ialah penduduk yang berumur dalam lingkungan umur bekerja iaitu 15 hingga 64 tahun. Macam kamu lah, kamu kan 17. Dah boleh dah bekerja sebenarnya. Yang sedang bekerja atau tidak bekerja. Guna tenaga ialah tenaga buruh yang mendapat pekerjaan atau yang sedang menyumbangkan tenaga dalam sektor ekonomi untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. So ini formula dia. Nak kira jumlah penganggur macam mana cikgu? Okey, macam ni kira dia. Iaitu tenaga buruh tolakkan dengan guna tenaga. Maknanya kan, tenaga buruh maksudnya apa? Jumlah orang yang patut bekerja tolakkan dengan orang yang sedang bekerja. So tinggallah orang yang tak dapat pekerjaan lagi. Macam itulah. Senang cerita. Tenaga buruh iaitu jumlah pekerja-pekerja yang boleh bekerja. Guna tenaga ialah jumlah orang yang sedang bekerja. Jadi tolakkan dapatlah jumlah penganggur. So kadar pengangguran dapat dihitung menggunakan rumus iaitu kadar pengangguran, jumlah pengangguran bagi jumlah tenaga buruh darab 100 lah. So kalau kita lihat di sini, pelajar, mahasiswa, suri rumah, orang kelainan upaya tidak termasuk dalam kategori tenaga buruh walaupun berada dalam lingkungan umur 15 hingga 64 tahun. Maknanya macam untuk kamu lah. Kamu kan status kamu pelajar. Jadi kamu tidak layak untuk bekerja. Kamu tidak boleh dikategorikan sebagai tenaga buruh. Tak boleh. Sebab kamu pelajar. Okey. Baik. So kita lihat sebab isu pengangguran perlu ditangani. Kenapa pengangguran perlu kita handle dengan baik? Mana yang ini? Ini gambar ini menandakan ini apa? Ini O. Ya, OKU. Syaiman ni memang bawa aku ke tempat tidur lah. Okey, baik. Okey, baik. Kita lihat di sini, sebab-sebab isu pengangguran perlu ditangani. Kenapa pengangguran perlu ditangani? Sebab ada 5 sebab, iaitu keluaran negara berkurangan, itu satu. Yang kedua, kalau ramai penganggur, maka taraf hidup rakyat akan merosot. Yang ketiga, kalau ramai penganggur, maka hasil kerajaan akan berkurang. Yalah, sebab cukai-cukai makin berkurang. Yang keempat, kalau ramai menganggur, maka kadar kemiskinan akan meningkat. Dan kalau ramai penganggur, maka akan berlakulah peningkatan masalah sosial. Masalah sosial akan bertambah. Yes, itu sebenarnya. Jom kita lihat. Okey, sebab-sebab isu pengangguran ini perlu ditangani. Okey. Baik, sebelum itu, kamu nak nota ni tak? Kenapa muak banyak kali ni?
Kejap. Cikgu kena exercise ni. Ya. Kenapa Syamil? Kejap kena exercise. Kalau tidak menguap-menguap nanti. Ah. Ah. Oh, okey. Kepada kamu semua, bolehlah amalkan juga ya. Warm up ni, stretching. How to bersenam baca grafi 101. Okey. Okey. Baik, kita teruskan. Okey. Keluaran negara berkurangan. Okey, kita lihat di sini ya. Semasa pengangguran, okey, tingkat keluaran sebenar berkurangan daripada tingkat keluaran potensi. Okey, maksudnya di sini apabila berlaku pengangguran, ramai yang tak bekerja, sepatutnya okey, kita punya production tu mungkin 80% tapi dia kurang menjadi 50%. Kenapa jadi 50%? Tidak mencapai 80%? Kerana berlaku pengangguran, ramai yang tak bekerja. Okey. Jadi apabila pengangguran berlaku, pengeluaran daripada beberapa sektor ekonomi akan berkurangan dan ini akan mengakibatkan keluaran negara berkurangan. Maknanya hasil negara untuk diniagakan semakin sedikit. Sebab apa? Sebabnya tidak ada yang menjalankan pengeluaran. Kenapa tidak ada menjalankan pengeluaran? Kerana berlaku pengangguran. Okey, pengangguran ramai. Itu yang pertama. Yang kedua, taraf hidup rakyat merosot, iaitu taraf hidup penduduk di sebuah negara diukur dengan menggunakan pendapatan per kapita benar. So, pengangguran menyebabkan keluaran negara berkurangan dan akan mengurangkan pendapatan per kapita benar. So apabila pendapatan per kapita benar rendah, maka taraf hidup penduduk akan merosot. Dia sebenarnya macam ni. Bila pengangguran berlaku, maka keluaran negara akan berkurangan. Okey. Dan ini akan mengurangkan pendapatan per kapita. Maknanya orang-orang yang bekerja, yang tidak bekerja tu ya, yang menganggur itu akan mengalami pengurangan dalam pendapatan dia. So, apabila berkurangan pendapatan itu, maka beliau akan berpindah untuk mengurangkan tanggungan. Dan ini akan mengurangkan taraf hidup penduduk. Akan menjejaskan. Mungkin kita contoh cerita apa tahu, iaitu contohnya katakanlah orang di dalam rumah ni. Okey, dalam rumah ni, orang dalam rumah ni dulu dia ni sebenarnya adalah seorang CEO syarikat. CEO syarikat kemudian berlaku pengangguran di mana dia diberhentikan. Okey, pengangguran berlaku menyebabkan dia tidak mampu membayar pelbagai bil rumah yang dia duduki, kemudian kenderaan, maka semuanya habis dijual dan dia hanya mampu untuk kita kata sebagai hanya mampu untuk tinggal di rumah seperti ini. Itu maknanya apa? Okey, kita kata taraf hidup penduduk merosot. Oh ya ke? Oh tak ada elektrik. Okey. Kenapa hari ni mengantuk ni? Lain macam Syamil punya bawa ni. Okey, baik. Stres Syamil. Okey, kita lihat di sini. Hasil kerajaan berkurang. Okey, so kalau kita lihat di sini, pisang mandi dengan torchlight. I see. Baik, hasil kerajaan berkurang. Apabila kadar pengangguran tinggi, maka pendapatan ataupun income isi rumah dan keuntungan pengusaha akan berkurang. So ini akan mengurangkan pengutipan jumlah cukai. Maknanya jumlah cukai juga akan berkurang. Okey, sama ada cukai pendapatan individu ataupun cukai syarikat. Maka pengurangan kutipan cukai ini akan mengurangkan pendapatan hasil cukai kerajaan. Maknanya pengangguran juga akan menyebabkan hasil kerajaan berkurang. So itu satu masalah. So income
income kerajaan semakin berkurang, jadi ini akan menjejaskan banyak perancangan-perancangan kerajaan untuk membangunkan negara. Okey. Baik. Seterusnya. Okey, dengan pengangguran, okey, kadar kemiskinan akan meningkat. Di mana kadar pengangguran yang tinggi akan meningkatkan kadar kemiskinan negara. So kerajaan terpaksa membelanjakan sejumlah besar wang untuk program-program bagi mengatasi masalah kemiskinan. So keadaan ini akan meningkatkan perbelanjaan kerajaan dan menjejaskan usaha kerajaan untuk pembangunan negara. Itu masalahnya. Di mana kalau pengangguran tinggi, maka kadar kemiskinan juga akan tinggi. Bila kemiskinan akan bertambah, maka kerajaan akan terpaksa membantu orang-orang miskin ini dengan memberikan banyak bantuan dan pelbagai program. Jadi di sini ini akan menyebabkan peningkatan perbelanjaan kerajaan dan menjejaskan usaha kerajaan lah untuk pembangunan negara. So sebab itu pengangguran ini adalah ibaratkan sebagai penyakit ya. Sebagai penyakit. Okey. Kemudian peningkatan masalah sosial. Okey, kita lihat di sini ya, masalah sosial. Pengangguran menyebabkan individu hilang punca pendapatan. So ini akan mengganggu kehidupan harian dan menurunkan taraf hidup sekiranya berpanjangan. Jadi, pengangguran menyebabkan masyarakat menghadapi masalah kewangan dan masalah jenayah. Okey, dan masalah jenayah akan berleluasa kerana terdesak untuk mendapatkan wang. So, itu menyebabkan peningkatan masalah sosial. So, bermakna kalau tak bekerja pun bahaya tau. Orang-orang yang tak bekerja ni sebenarnya bahaya. Sebab boleh menyebabkan berlakunya peningkatan masalah sosial. So itulah yang berlaku. Okey. Ada sebarang soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Yes. Afiq nak tanya? Syamir? Emira? Okey, baik. Cikgu semalam saya ada belajar hukuman potong tangan. Okey, so baik. Kita kena potong tangan kanan dulu. Ya, betul. Dan kaki kiri. Okey. Baik. Ini berkaitan dengan kadar kemiskinan ya. Ya, betul kalau mencuri lah. Okey. Itu hukuman yang dijalankan oleh sistem ekonomi Islam dan perundangan Islam. Kalau berlakunya kita katakan sebagai jenayah, okey, berkaitan curi. Dan sebenarnya untuk mencuri itu, okey, untuk mensabitkan hukuman potong tangan ke atas orang-orang yang mencuri itu sebenarnya susah tau. Okey, perlu saksi. Kemudian saksi kena saksi yang berwibawa, bukan seorang. Kalau tak silap cikgu, saksinya 4 orang. Tak cukup, tak boleh potong tangan. Ingat senang ke? Ingat senang ke mencuri potong tangan? Susah. Susah untuk dihukum potong tangan ya, sebab untuk mensabitkan kesalahan itu banyak perkara perlu dilakukan. Tapi kalau dia curi barang tu tak disimpan, dia tak kena. Yes. Okey. Dia kena yang hukuman lain. Okey. Baik. So kita lihat pengangguran kat sini. Okey, pengangguran kita tahu banyak memberikan masalah. Ya, betul. Betul. Okey. Contoh. Kalau katakan kamu kehilangan kereta. Okey, kereta kamu tak simpan dalam peti. Okey, kereta, motor, okey. Kemudian kamu ada orang mencuri motor kamu atau kereta kamu. Kemudian orang tu ditangkap.
Dia tak boleh tak boleh dihukum potong tangan. Sebab kenderaan itu terletak di luar jagaan kamu. Nampak tak? Jadi kalau barang tu benar-benar disimpan dalam peti, dalam kita kata dalam security board ke security box tu ke, kan? Ya, betul. So itulah, nampak tak betapa adilnya? Nampak tak adilnya hukuman Islam? Bukan simply potong tangan, bukan simply potong tangan. Bukan. Yes. Alright. Kita sambung hari ni, iaitu langkah-langkah mengatasi pengangguran. Bagaimana untuk mengatasi pengangguran? Okey, ada di sini kita lihat ada 5 cara. Okey, cara-cara untuk mengatasi masalah pengangguran. Pertama, dasar fiskal yang mengembang. Okey, yang kedua, dasar keuangan juga perlu mengembang. Yang ketiga, pembukaan tanah baharu. Kemudian yang keempat, menggalakkan kemasukan pelabur asing. Dan kelima, kursus dan latihan kemahiran. Kursus dan latihan kemahiran. So, ini antara 5 langkah-langkah mengatasi pengangguran. Okey, kita akan lihat satu-satu. Okey, dasar fiskal mengembang. Okey, dasar fiskal, kerajaan akan turunkan cukai dan menambahkan perbelanjaan kerajaan. Okey, kemampuan membeli, kerana apa? Kalau kerajaan buat begini, okey, kemampuan membeli masyarakat akan meningkat dan ini akan menambahkan perbelanjaan dan permintaan agregat. So itu yang sebenarnya yang berlaku. Sebelum tu, dengan cerita ramai yang exam besok, ada exam ke esok? Tak. Okey. Okey, tak apa. Okey, kita lihat di sini. Okey. Okey, agregat tu apa cikgu? Okey. Agregat ni sebenarnya adalah jumlah permintaan. Permintaan agregat maknanya permintaan keseluruhan. Itu maksud agregat. Okey. Yes. Dasar fiskal mengembang. Okey. Ia jumlah. Okey. Dasar kerajaan ada 2. Okey, iaitu kamu akan belajar dasar fiskal dan juga satu lagi dasar keuangan. Okey, di mana dasar fiskal ni adalah dasar yang menggunakan cukai. Menggunakan cukai dan perbelanjaan sebagai alat untuk sama ada mengembangkan atau menguncupkan ekonomi. Manakala kalau dasar keuangan pula, okey, bank pusat akan menggunakan alat-alat ini, iaitu akan menggunakan alat-alat seperti nisbah cadangan, kadar bank, bond kerajaan, kemudian kawalan kredit terpilih. So ini akan menyebabkan penurunan kadar bunga dan mengurangkan tabungan serta menambahkan perbelanjaan masyarakat. So itu yang berlaku. Okey. Sekejap.
Okay, sorry. Berlaku ada ni sikit di dapur sebenarnya. Sekejap yeah, welcome back. Sekejap. Okay, cikgu akan kongsikan dengan kamu nota ni. Okay, untuk kejap. Okay, kita akan kongsikan nota ini dan juga kita ada hari ni berapa bulan ni? Hari ni 21 ya. Okay. Okay. Baik. Welcome back. Okay, 21. Okay. Emira, Afiq dan juga Shimir. Okay. Cikgu tak mampu nak meneruskan kelas ni sebab terlalu letih sebenarnya. Okay. Sebab hari ni terlalu tak tahu kenapa. Lemau sangat hari ni. Maaf. Ya. Bukan salah kau Shimir, bukan salah kau. Okay, bukan salah kau. Boleh tak untuk tak. Okay. Boleh tak kamu masuk kelas form 4 nanti hari Jumaat untuk Emira dengan Afiq serta juga Shimir ya. Bawa masuk kelas form 4. Okay. Tak kisahlah masuk kelas form 4, kita akan buat revision untuk form 4. So itu sebagai ganti kelas hari ni sebab cikgu tak tahu kenapa dia sakit badan belakang ni. Okay. Jadi mohon ampun, mohon maaf. Okay. Sempena bulan Ramadan ni. Yes. Afiq, korang pun sama. Okay. Korang pun sama. Okay. Jauhkan diri anda. Jaga SOP semua Okay. Kita jumpa lagi. Okay. Sorry Amira. Okay. Kita perlu rehat. Betul. Okay. Afiq. Okay. Macam-macam kau ni Shimir. Okay. Kita jumpa lagi guys. Okay. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi pada hari Jumaat ni Kita jumpa hari Jumaat ni. Okay guys. Assalamualaikum. Cikgu, Ya. Jumaat ni saya tak boleh join sebab saya ada kelas account. Oh ya ke? Tak apa. Cikgu nanti akan sharekan nota ni. Nanti kamu boleh print out untuk kegunaan kelas seterusnya ya. Alright. Okay, terima kasih. Terima kasih, Okay. cikgu. Okay, sama. Assalamualaikum. Salam.